جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah pada malam ini ambil handset Ustaz. Handset tu. Pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan kita untuk sama pada malam ini dalam kuliah khas online Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tadabbur Suratul Mulk, surah Tadabbur surah Al-Mulk siri 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang ditaja oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mazni Abdullah dan Muhammad Mulyadi, dan Ma'ilal Hayati Adnan, sempena hari lahir yang ke-40. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada penganjur dan penaja majlis pada malam ini, dan dibimbing mereka selalu kepada kebaikan dan ketaatan. Amin. Pada malam ini kita berada pada ayat yang ke-12 hingga 15. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul Mulk. Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum
harubihi innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur. Allah sebut innal ladhina yakhshawna rabbahum, innal ladhina yakhshawna rabbahum, bahwasanya orang-orang yang takut mereka itu akan Tuhan mereka, bil ghaib, dengan cara ghaib, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, mereka itu mendapat keampunan dan pahala yang besar. Dan Allah sebut wa asirru qawlakum awijharu bih, wa asirru qawlakum, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kamu rahsiakan perkataan kamu, awijharu bih, ataupun kamu nyatakan perkataan kamu. Innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada ataupun hati kamu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Apakah tidak mengetahui, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apakah tidak mengetahui yang menciptakan, sedangkan dia ialah Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui. Huwallazi ja'ala lakumul arda, dialah Tuhan yang menjadikan bagi kamu bumi, dhalulan, tunduk, famshu fi manakibiha, dan berjalanlah kamu ke mana sahaja di penjuru bumi, wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur, dan makanlah kamu daripada sebahagian rezekinya, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Alhamdulillah, pada malam ini kita berada dalam siri ketiga tadabbur suratul Mulk. Allah sebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, dengan secara ghaib, lahum maghfiratun, mereka itu mendapat keampunan Tuhan, wa ajrun kabir, dan mereka mendapat balasan pahala yang besar. Dalam ayat yang kita baca ni, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan berkenaan dengan orang yang takut kedudukan Allah sebagai Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana perasaan takutnya terhadap maqam rabbih, maqam Tuhannya, iaitu kedudukan Allah sebagai Tuhannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana dia dan Tuhan, macam mana rasa dia dengan Tuhannya. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala itu ghaib daripada manusia. Ghaib ni maknanya kita tak nampak, kita tak melihat. Jadi itu maknanya ghaib.
Sebagai contoh, di balik dinding ni berlaku apa? Ada semut ke, ada apa ke, kita tak tahu. Tu right. Dia ada syahadah. Syahadah maknanya yang kita tengok. Ghaib yang kita tidak melihat. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala itu dia ghaib daripada kita. Tapi takut tetap ada di mata hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terhalang daripada melakukan maksiat. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangun melakukan taat. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Sekalipun Tuhan kita tak melihat, tapi perasaan takut kepada Allah itu ada. Kita tak berani nak buat maksiat, kita tak berani nak meninggalkan taat. Bagi orang yang takut kepada Allah secara ghaib itu, Tuhan yang ditakuti, sekalipun dia ghaib, maka Allah jamin lahum maghfiratun, mereka mendapat keampunan dan mereka mendapat wa ajrun kabir, mereka mendapat pahala yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana seorang tu dia mendapat keampunan dan dia mendapat pahala yang besar, jadi keampunan dan pahala yang besar itu menghapuskan semua dosa-dosanya. Bahkan Allah ganti dosa-dosanya yang besar itu dengan pahala yang besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang-orang yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang-orang yang bakal bernaung di bawah arasy Allah pada hari yang tidak ada payungan melainkan hanya payungan arasy Allah sahaja. Seperti yang Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli arsyihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan bernaung di bawah arasy Allah pada hari yang tidak ada payungan melainkan payungan arasy Allah sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara mereka ialah rajulan da'ashum ra'atun zata mansibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa jamalin faqala inni akhafullah. Di antaranya ialah orang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Tetapi pada saat itu dia kata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi bagi orang yang duduk dalam situasi macam tu, digoda oleh wanita yang ada kedudukan dan kecantikan, tapi dia boleh tolak inni akhafullah, jadi orang itu akan mendapat maghfirah, keampunan Tuhan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga yang Nabi sebut, wa rajulan tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la
ta'lama shimaluhu mimma tunfiqu yaminuhu. Yang kedua ialah orang yang bersedekah dengan satu sedekah, salah Sayyidina Muhammad, tapi fa'akhfaha, dia menyembunyikan sedekah dia tu. Dia menyembunyikan sedekah dia sehingga tidak mengetahui tangan kirinya terhadap sedekah tangan kanannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam contoh yang pertama, laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan tapi dia boleh tolak, dia kata inni akhafullah. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tak tahu. Sebabnya dia nak menyelamatkan dirinya di akhirat nanti daripada api neraka Allah. Sebab sedekah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat membenting kita daripada api neraka. Maka selagi mana kita ada peluang untuk kita bersedekah, bersedekahlah, supaya kita membina benting-benting yang kukuh menyelamatkan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi bila mana mereka duduk dengan Nabi, mereka rasa tersangat takut pada Allah. Mereka rasa seolah-olah di depan mereka itu neraka. Tetapi bila mana mereka balik kepada keluarga mereka, hilang. Contoh satu masa Sayyidina Abu Bakar kata pada Sayyidina Umar, aku munafik lah. Kata Sayyidina Umar, munafik. Aku munafik dah Umar. Aku munafik dah. Munafik kok mana? Aku depan Rasulullah bersama Nabi berasa takut pada Allah. Rasa macam depan kita tu neraka. Tetapi bila balik rumah, jumpa anak, isteri, semua tu hilang. Cucu sambut pun habis lah. Jadi semua tu jadi hilang. Kata Sayyidina Umar, kalau macam tu, aku munafik juga. Lepas tu, kita pekat munafik dah ni. Akhirnya kedua-dua mereka pergi jumpa Nabi. Bila pergi jumpa Nabi, kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah, kami munafik dah. Kata Sayyidina Umar, saya munafik juga Rasulullah. Nabi kata, apa jadi hampa ni? Dia pun cerita, kami kalau depan Rasulullah takut pada Allah. Bila balik jumpa dengan ahli keluarga, hilang rasa takut tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ketika itu Nabi kata, kaifa antum wa rabbukum? Hampa dengan Tuhan ni nak tanya hampa macam mana? Dan hampa kata hampa munafik tu, hampa dengan Tuhan hampa macam mana? Kata para sahabat, Rabbuna fi sirri wal alaniyah. Tetap Allah tu Tuhan kami. Ketika kami duduk seorang-seorang pun Allah tu Tuhan kami. Ketika kami duduk ramai pun Allah tu Tuhan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, kalau macam tu bukan munafik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk seorang-seorang pun Allah tu Tuhan. Duduk ramai-ramai Allah pun Tuhan. Tu bukan munafik, kata Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika tu baru rasa lega hati Sayyidina Abu Bakar, baru rasa lega hati Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, laisa dzalikamun nifaq. Tu bukan munafik. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, innahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia maha mengetahui apa yang duduk dalam dada, dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang ada dalam hati.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah mengetahui apa yang duduk dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu yang terahsia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kata, wa asirru qawlakum awijaru bih. Wa asirru qawlakum, hampa rahsiakan perkataan hampa, awijaru bih, ataupun hampa mempernyatakan perkataan hampa tu, innahu alimun bidhatis sudur. Allah itu dia mengetahui apa yang duduk dalam hati. Terus Allah tanya, ala ya'lamu man khalaq? Adakah tidak mengetahui yang menciptakan? Siapa dia? Dia. Adakah dia yang menciptakan tu tak tahu? Ala ya'lamu man khalaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak ni satu peringatan yang sangat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menakutkan hamba. Ini suatu peringatan yang menggerunkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dia boleh bercakap bohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang boleh cakap bohong, tapi dia boleh bohong orang ya. Dia tak boleh bohong Allah. Zahirnya macam dia mengambil berat tentang rakyat, sebenarnya dia sangat mengambil berat tentang perut nasi dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Seolah-olah dia peka terhadap nasib rakyat, sakit rakyat. Sebenarnya dia ada kepentingan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah zaman kita duduk ni, pemimpin yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka menghukum untuk diri mereka, bukan mereka menghukum untuk diri kamu. Zahir cakapan mereka macam okey, sebenarnya Allah tahu hati perut mereka. Apa tujuan mereka? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang macam ni ialah orang yang jenis tak takut kat Tuhan. Mereka tak takut disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun dalam bahasa yang lain, mereka tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pemimpin ni, masalah jadi pemimpin ni ialah suatu yang sangat besar. Tambah-tambah kalau menzalimi. Sebab menzalim orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan duduk di tempat yang kedua dalam perbicaraan di depan Allah di akhirat esok. Perkara pertama yang Allah tanya hamba ni, kita ni, ialah berkenaan dengan solat kita. Hang semayang tak? Semayang? Hang semayang tu masa mana? Hang tak ada kerja apa kan, tapi hang melewat-lewatkan semayang kan. Jadi semua tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata ulama, kalaulah satu sembahyang saja Allah terima sembahyang kita, kita selamat dah di akhirat esok. Tapi masalahnya, kita tahukah Allah terima sembahyang kita ataupun tidak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, selepas beres Allah tanya berkenaan sembahyang, Allah akan buat keluar isu yang kedua, iaitu isu menzalimi orang. Menzalim ni maknanya hak atas bawah. Hak atas menzalim orang bawah, tu makna menzalimi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Sebab itu saya sokong kenyataan Dr. Mazhar, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bukan semua orang boleh terima suntikan tu. Kena cek kawan ni, dia sakit apa, dia tak boleh apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ramai orang cakap lepas kena suntikan ala Sayyidina Muhammad, dia kena jaga makan. Silap makan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para pemimpin tak boleh hanya fikir kepentingan diri, dia kena fikir kepentingan orang lebih daripada kepentingan diri. Orang mati, orang lumpuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, perkiraan tu kena ambil kira. Sebab takut kita zalim orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, siapa tak ambil hak ketiga ni, hak dia suntik sebelum tu, semua kira apa? Tak terpakai. Letih, kesian kat orang. Takkan buat macam tu kot. Orang dah ikut kita dah, suntikan pertama, suntikan kedua, takkan nak burn macam tu, jadi putih balik. Sedangkan orang takut lah hari ni. Dulu rakyat tak cakap, mana rakyat cakap, takut. Kalau mati mai, kalau mati betul hak mai tu, kita redha. Tapi mati kita pergi cari, tu kita tak redha. Betul tak? Jadi hak ni orang duk cakap ni, tolonglah, kesian kat kami ni, rakyat ni, kat bawah ni. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para menteri mesyuarat lah balik, kabinet, tolong, kesian kat rakyat ni. Jadi saya bercakap ni bagi pihak kita lah, orang bawah ni. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau pemimpin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka tak peduli resah, gelisah rakyat. Berarti rakyat boleh bawa salah Sayyidina Muhammad isu ni hadapan Allah di akhirat esok. Kami kena zalim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ala ya'lamu man khalaq. Awak, Tuhan tak tahu? Itu bahasa dia. Ala ya'lamu man khalaq. Tuhan yang menciptakan tu tak tahu. Tak dalam hati perut tu. Salah Sayyidina Muhammad. Wa huwa latiful khabir. Tapi Tuhan, dia buat bagi dia nampakkan dia cengih, tapi dia pelembut balik. Wa huwa latiful khabir. Dialah Tuhan yang maha lemah lembut. Dialah Tuhan yang maha lemah lembut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia penat balik. Tapi dia ialah Tuhan yang maha mengetahui. Dia itu Al-Khabir ni, dia lebih mubalaghah daripada Al-Alim. Al-Alim Tuhan yang maha mengetahui. Tapi bila sebut Khabir, dia lebih dalam daripada makna Al-Alim. Nak boleh sembunyi hak dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula." Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selepas dia menyebut tentang dia maha mengetahui terhadap apa yang duduk dalam hati manusia, dia cerita pula berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mencipta bumi ini. Dialah Allah yang telah mencipta al-arda, muka bumi. Zalulan, zalulan mana tunduk.
menghina diri kepada yang duduk di atas muka bumi. Maknanya bumi ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita boleh berjalan ke sana kemari, ke sana kemari, sana sini kita pergi. Ini satu nikmat yang Allah bagi kepada kita, duduk di atas muka dunia. Bumi ikut kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak menggunakan manfaat bumi ni, Allah bagi. Kita nak kereta daripada Kuala Nerang pergi Lok Start, pergi balik selamat elok ya. Tak ada bumi terjunggit, tak ada. Salah Sayyidina Muhammad. Kita pergi dengan baik, kita balik dengan baik. Kadang-kadang kita nak guna kepentingan tanah, kita pakai backhoe. Jadi pergi tambun tanah sana, pergi tambun tanah sini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah kamu. Manakib ni penjuru bumi. Hampa nak pergi mana, hampa pergi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Dan Allah kata seterusnya, wa kulu min rizqih, wa kulu min rizqih. Allah tak kata wa kulu rizqahu dalam bahasa Al-Quran. Dia tak terus mutaaddi dengan maf'ul, dia tak terus mutaaddi. Wa kulu rizqahu, makanlah rezekinya. Tapi Allah SWT datangkan dengan min, wa kulu min rizqihi. Kalau nak terus boleh, sebab makan ni dia mutaaddi. Kulu, perbuatan yang perlu pada maf'ulun bih, Sahadat Sayyidina Muhammad. Tapi tak, Tuhan sebut wa kulu min rizqih, makanlah sebahagian daripada rezekinya. Min itu min litab'id, memberi makna sebahagian. Makanlah kamu sebahagian daripada rezekinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ada rezeki yang Tuhan bagi, kita tak boleh makan semua. Ada rezeki yang Tuhan bagi, tak boleh semua kita makan. Kita hanya makan sebahagian rezeki saja yang Allah adakan di atas muka bumi. Semua orang tak sama. Sahadat Sayyidina Muhammad. Ada orang macam saya tak makan itik. Itik ni yang jadi saya tak makan itik sebab saya resdung. Dulu ni resdung ni penuh muka ni, dalam hidung ni kudih. Bila pergi berubat, kata perawat tu, saya tak boleh makan pisang tanduk, saya tak boleh makan itik nila, dan tak boleh makan telur itik nila. Jadi kalau makan, berkudir balik dalam hidung. Jadi seseorang tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia allergic dengan sesuatu, berarti itu bukan rezeki dia. Kadang-kadang, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, orang lain suka makan benda tu, tapi kita tak suka makan benda tu sebab kita tak sesuai dengan selera kita. Contoh, ada orang tak makan durian. Kita kata, rugilah tak makan durian. Durian ni Abu Syaukah. Habib Umar pun mengaku, kata Habib Umar ni dia ialah Raja Buah. Sallallahu alaihi wasallam. Raja Buah tak ada negara Arab, di Malaysia je, di Nusantara. Sallallahu alaihi wasallam. Rugilah tak makan durian. Hebat macam mana? Tak boleh makan. Bau pun tak boleh, makan lagi-lagi tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak apa, makan durian ni dalam syurga esok. Tapi kata je durian, nama sama, rasa tak sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi begitu disebut mir rizqih. Kadang-kadang orang tu dia ingat rezeki dia, dalam bank duit dia beribu-ribu, berpuluh ribu, ratus ribu. Sahadat Sayyidina Muhammad.
Tapi belum pun sempat dia menggunakan ataupun makan daripada duit tu, dia mati. Maknanya ni rezeki juga. Tak semua dia makan duit tu. Kadang-kadang duit kita tu untuk orang, berarti rezeki orang. Dia satu yang nak bagi jadi rezeki kita. Infak fi sabilillah, sedekah, derma, infak. Hak tu jadi rezeki kita, pasal kita telah transfer duit kita ke akhirat. Kita telah memindahkan duit kita untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat esok. Tapi kalau duit tu masih tersimpan di dunia, bukan rezeki kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tukar duit kita jadi pahala, kita transfer ke akhirat, insya-Allah semua tu rezeki kita, tu confirm rezeki kita. Tapi kalau kita boh dalam bank dunia, belum tentu semua tu rezeki kita. Kalau kita boh dalam bank Allah di akhirat esok, semua tu rezeki kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, kadang-kadang orang ni dia terlajak menyimpan. Allahumma salli ala sayyidina. Dia umur dia sakat umur 65, 70 je, tapi duit dia dah lebih daripada umur dia. Hak tu lagi rugi. Sepatutnya duit tu dia peruntukkan untuk masa selepas mati dia. Maka sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi sebut orang yang cerdik itu, macam mana hadis tu? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang selalu muhasabah diri dia dan mempersiapkan untuk masa selepas mati dia. Jadi itulah cerdik pada neraca pandangan Rasulullah. Jadi kita ni kena banyak buat persediaan untuk masa lepas mati. Banyak orang yang buat persiapan sebelum mati ya. Dia kena buat persiapan selepas mati. Ayat ni diakhirkan dengan wa ilaihin nusyur, kepadanya lah kamu akan balik bertemu Allah. Inilah suratul Mulk, surah yang bercakap tentang mati. Siapa yang baca surah ni setiap malam, dia tak kena azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok, kita ni nak kena azab kubur ataupun tak? Tengok, kita baca tak suratul Mulk nak tidur malam? Kalau nak tidur malam kita baca, berarti apa? InsyaAllah kita adalah di antara senarai yang Allah akan selamatkan daripada azab kubur. InsyaAllah. Tapi kalau tak baca tu mana apa? Nak kena azab kubur tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi renung-renungkanlah. Surah ni dia panggil surah Al-Munjiyah. Surah yang akan menyelamatkan si pembacanya daripada azab kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca tu bila? Baca tu ialah sebelum daripada tidur. Sebab tidur ni apa? Tidur ni ialah saudara mati. Maka sebab tu Nabi sebut an-naumu akhul maut. Tidur itu saudara mati. Cumanya saudara mati, mana dia macam mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidur ni macam orang mati. Pasal roh dia keluar. Cumanya dia masih ada ibu dalam ni. Hal tu menyebabkan kita tak mati lagi. Sedangkan roh tu dah keluar lah. Roh ni kalau bersih suci, dia pergi mengembara ke alam yang suci. Kalau dia suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita jaga, cepat damai. Dia masuk balik. Kalau kita tengok, Nabi sebut, compare di antara mati dan juga tidur. Nabi sebut, kama tanamu kadzalika tamus.
kama tastayqidh kadzalika tub'ats. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana kamu tidur, begitu kamu mati. Seperti mana kamu bangkit daripada seperti mana kamu jaga daripada kubur, seperti mana kamu jaga daripada tidur, begitu kamu akan bangun daripada kubur. Nak tidur macam mana? Ingat kat Tuhan. Baca bismillah 21 kali ataupun 41 kali. Baca ayat kursi, baca 4 qul ataupun 3 qul. Last sekali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kalau nak tidur macam tu, esok nak mati pun macam tu. Nak habis umur, teringat nak ucap kalimah la ilaha illallah. Tapi kalau tidur tak macam tu, balik-balik rumah letih-letih, lempak, hempas diri atas tilam, lepas tu hilang. Begitu dia mati Yusuf. Dia lupa kat Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangkit tidur kata apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas dia matikan kami, kepadanya kita akan kembali. Nampak tak? Wa ilaihi nusyur. Kalau bangkit tidur macam tu, bangkit daripada kubur pun sama juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas dia matikan kami, kepadanya kami akan dipulangkan kepada Allah. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Maka insya-Allah kita harap kita ialah orang yang Allah pilih untuk tak tinggal suratul Mulk ketika nak tidur malam, insya-Allah. Jangan lupa, paksa diri, beratkan diri, baca, insya-Allah kita akan selamat bila mana kita mati esok, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kebanyakan orang yang mati, sebelum mati nak tidur malam baca suratul Mulk, ketika Nabi umur akan Allah perlihatkan senyuman dia ketika nak mati, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan pada kita kekuatan untuk kita istiqamah dengan baca suratul Mulk, insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih kepada penaja kita yang telah menaja majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita sentiasa istiqamah dengan berkat para penaja yang menaja kita, melimpah taufik dan hidayah pada kita semua, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.